What up, gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Alright gang, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua beberapa teori yang menarik berkaitan dengan penculikan ke atas hero Captain Kobe yang telah diculik oleh Marshall D. Teach aka Blackbeard dalam chapter 1059 yang bertajuk Captain Kobe Incident yang lepas. Yang mana sedikit disclaimer bahawa sebahagian daripada teori yang aku akan kongsikan dengan korang semua merupakan teori yang aku telah baca dari media sosial, manakala sebahagian yang lainnya pula merupakan idea dan juga teori aku sendiri. Akan tetapi aku tak perasan sumber yang telah mengeluarkan teori tersebut memandangkan aku hanya baca sambil scroll media sosial, so aku tak perasan akaunnya pengteori tersebut. So dalam video pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua dua hard teori dan dua easy teori, memandangkan kita dah tahu macam mana kerja Oda ni, jadi kita tak boleh abaikan saja teori-teori yang mudah ini. Yalah, sebabnya sebelum ni kita dapat tengok macam mana ramainya daripada kalangan penteori yang mengatakan bahawa Blackbeard nak dapatkan Poneglyph Big Mom lah, nak dapatkan Pluton lah, nak dapatkan One Piece lah, alih-alih Devil Fruit Meromeronomi milik Hancock yang dia nak sasarkan. Jadi untuk teori easy guessing atau teori mudah diteka pun kita kena masukkan juga. And again, kalau korang nak sharekan teori atau ada jumpa teori-teori menarik dari sumber yang lain, aku ada sediakan ruangan channel Telegram Koverto Clan dan korang boleh sharekan teori korang dekat sana. Okay? Alright guys, so jom let's proceed with the content. Okay guys, mula-mula aku akan kongsikan dengan korang semua hard teori dahulunya untuk kita sama-sama berdiskusi. Which is yang pertamanya adalah sebab kenapa Blackbeard menculik Kobe adalah disebabkan oleh untuk menguji apakah agenda sebenar Aokiji Kuzan. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti mana yang kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-793 muka surat 6, Gorosei telah pun mendedahkan kepada kita bahawa Kuzan ternyata telah pun mewujudkan satu hubungan kerjasama dengan Blackbeard Pirate. Maka memandangkan Blackbeard sememangnya seorang yang sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam melakukan sesuatu tindakan, jadi berkemungkinan penculikan Kobe ini adalah untuk menguji sama ada Kuzan benar-benar telah meletakkan jawatannya dan betul-betul meninggalkan Marine kemudian bekerja sama dengan Blackbeard Pirates, ataupun sebenarnya ini hanyalah satu misi undercover yang dilakukan oleh Kuzan di bawah kendalian SWORD yang merupakan satu angkatan rahsia Special Marine Headquarters yang diketuai oleh X-Drake dan dianggotai oleh Kobe. Sekalipun kewujudan SWORD merupakan satu rahsia, namun tindakan yang telah dilakukan oleh Aokiji Kuzan sememangnya dilihat agak meragukan apabila seseorang yang pernah berada pada tahap seorang Admiral Marine yang sebelum ini cuba untuk menghapuskan Lanun, kini tiba-tiba ingin bekerja sama dengan satu armada Lanun yang bukan biasa-biasa, malah satu armada Lanun yang bergelar Yonko yang sememangnya merupakan musuh yang besar kepada Marine. Jadi memandangkan Aokiji seorang yang terkenal dengan konsep moral justice-nya yang dilihat tidak sanggup membiarkan rakan-rakannya berada dalam bahaya, seperti mana yang kita dapat lihat dalam chapter yang ke-698 muka surat 19 apabila Kuzan yang berada di Panghazard telah menyelamatkan Smoker daripada serangan Don Quixote Doflamingo. Padahal masa tu, kalau nak kira masa tu dia bukannya seorang Marine lagi dah pun, akan tetapi dia still selamatkan Smoker yang merupakan kawan dia. Jadi seandainya Kuzan sebenarnya sedang melakukan misi undercover bersama SWORD, maka menculik Kobe dan menyeksanya di hadapan Kuzan, ataupun lebih teruk lagi menyuruh Kuzan sendiri untuk menyeksa Kobe merupakan satu ujian yang sangat besar untuk Kuzan dan merupakan cara yang paling efektif bagi Blackbeard untuk memastikan bahawa Kuzan kini sememangnya sudah tiada kaitannya lagi dengan pihak Marine. So guys, itulah sebabnya kenapa Blackbeard telah menculik Captain Kobe dari Amazon Lily dalam chapter 1059 yang lepas. Hak teori yang kedua pula adalah sebenarnya penculikan Blackbeard adalah satu rancangan yang telah dibuat oleh Kobe dan Blackbeard sendiri. Maksud aku macam ni, sebenarnya Blackbeard ada deal dengan Kobe semasa Rocky Port Incident yang mana kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1059. Blackbeard telah mengatakan kepada Kobe bahawa Kobe telah membantunya untuk menumpaskan Ochoku semasa di Rocky Port, sekaligus menyebabkan Blackbeard berjaya untuk menguasai Pulau Lanun Full Elite, dan dalam insiden tersebut jugalah Kobe telah mendapat gelaran sebagai seorang hero. Maka berkemungkinan Blackbeard dan Kobe telah pun mengadakan satu perancangan licik dalam Rocky Port Incident tersebut, dan kini untuk menyambung plan mereka yang seterusnya, Kobe telah pun berpura-pura diculik oleh Blackbeard Pirates. Benda ni agak make sense bagi aku, sebabnya mungkin lepas ni Oda akan dedahkan kepada kita semua senarai penuh unit SWORD Marine ini. Yalah, memandangkan sekarang kita dapat tengok yang saban hari banyak perkara besar yang telah didedahkan oleh Oda kepada kita, antaranya termasuklah Shakuyaku,
Yu yang merupakan ketua generasi kedua sebelum generasi Hancock bagi Kuja Pirates, dan juga paling latest kemampuan Imu Sama yang mampu untuk melenyapkan sebuah pulau dalam chapter yang ke-1060 yang lepas, which is Lulusia Kingdom. So guys, possibly kali ni Oda nak dedahkan kepada kita tentang Mystery Sword ni pula. Who knows kan? And tak mustahil juga pada chapter yang akan datang Oda akan mendedahkan bahawa Kuzan sememangnya salah seorang daripada anggota SWORD, dan dialah yang telah memberitahu hala tuju sebenar SWORD kepada Blackbeard. Memandangkan si Kuzan ini memang ada habit untuk membocorkan sesuatu rahsia secara tak sengaja, seperti mana yang kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-699. Dan mungkin hala tuju yang ingin dicapai oleh SWORD akan memberi manfaat yang besar kepada Blackbeard Pirates, menyebabkan mereka mengadakan satu perjanjian sesama mereka. So, bagaimana menurut kalian guys? Alright gang, seterusnya kita akan beralih ke easy theory pula, which is easy theory yang pertama adalah tujuan sebenar Blackbeard menangkap Koby ini adalah untuk mendapatkan habuan yang telah diletakkan ke atas kepala Koby untuk sebuah organisasi yang memburu Marine yang telah diketuai oleh the new Yonko bagi The Bombastic Clown, The Cross Guild. Memandangkan Koby merupakan seorang Marine yang berjawatan sebagai seorang kapten dan juga telah mendapat gelaran hero selepas Rocky Port Incident, maka pastinya bounty yang diletakkan ke atas kepala Koby mempunyai nilai yang sangat besar. Maka tidak mustahil sekiranya Blackbeard ingin mendapatkan ganjaran tersebut dengan menyerahkan Koby kepada Cross Guild. Ataupun Blackbeard mungkin ingin membentuk aliansi dengan Cross Guild untuk sama-sama memburu dan menentang pihak Marine. Dan sebagai bukti untuk menunjukkan niatnya itu, maka dia telah membawa Koby sebagai buruan yang pertamanya. Ialah memandangkan Luffy, Law dan Kid yang beraliansi pun mampu untuk menumpaskan dua orang Yonko legenda Big Mom dan Kaido. Ini kan pula former Shichibukai yang beraliansi. Boleh jadi kekuatan mereka bila bergabung akan cukup kuat untuk menumpaskan armada lanun Luffy dan juga Shanks, apatah lagi untuk menentang pihak Marine. Tak ke gitu kan? Korang rasa macam mana? Boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen kat bawah. Okay? Dan akhir sekali, satu lagi easy theory yang aku nak kongsikan dengan korang semua adalah bahawa sebenarnya Koby lah yang telah menawarkan dirinya untuk ditangkap oleh Blackbeard Pirates sebagai ganti agar Blackbeard tidak menggunakan kemampuan buah-buah iblisnya untuk menenggelamkan kapal-kapal Marine yang sedang mengepung Amazon Lily. Atau dalam erti kata lainnya, Koby telah mengorbankan dirinya untuk menjamin keselamatan Marine-Marine yang lain daripada diserang oleh Blackbeard. Yalah sebabnya kita dapat tengok dalam chapter 1059 itu sendiri macam mana kapal-kapal Marine yang berada di Amazon Lily terhoyong-hayang apabila Blackbeard menggunakan kemampuan Gura-Gura Nomi setibanya di pulau tersebut. Jadi untuk memastikan keselamatan Marine daripada ancaman kuasa Blackbeard dan juga untuk memastikan bahawa Marine tidak akan melakukan serangan hendap kepada Blackbeard Pirates, maka Koby dijadikan sebagai tawanan di atas Saber of Zebek tersebut. Dan Koby juga dengan relanya menyerahkan diri dan mengambil kesempatan untuk menggunakan peluang ini untuk mengumpul maklumat sebanyaknya yang mungkin daripada Blackbeard Pirates sebagai seorang anggota rahsia unit SWORD, sebagaimana yang telah dilakukan oleh X-Drake untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan Beast Pirates sebelum ini. Yalah mana taknya, kalau tak memang boleh dikatakan mustahil lah bagi seseorang Marine untuk menaiki kapal seorang Yonko sekiranya bukan dengan cara sebegitu rupa. So guys, that's all I have dalam perkongsian kita pada kali ini. Kalau korang ada teori-teori yang menarik untuk korang kongsikan bersama, korang boleh drop your thought in the comment section down below, atau korang boleh menghantar korang punya teori-teori ataupun link teori daripada WhatsApp ke Telegram ke TikTok dan sebagainya di channel Telegram Scoverto Clan. Dan teruskan menyokong YouTube channel Kimi Scoverto untuk mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi